Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Kita di muka surat 87. Maka barang yang berlaku adat kirim salam, itu ke? Adapun memutuskan ibadat yang sunat, maka iaitu harus, melainkan haji dan umrah yang sunat, maka haram memutusnya. Bermula. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia semata masih memberikan peluang pada kita ada atas muka bumi dia menzahirkan keabdian dan keberhajatan sepenuhnya kita pada dia. Alhamdulillah, syukur jadi kita dengan keadaan gitu usah kita jadi beriman dan melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pula kita satu kemudahan untuk taat, jauhkan daripada maksiat dengan kita dibesarkan dalam mak ayah kita yang Islam, masyarakat Islam, dan dibesar, diasuh, dihantar tempat pengajian yang memudahkan kita untuk ikut agama Allah Ta'ala dan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut tunjuk ajar dan panduan daripada ulama dan tutup guru kita. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kehendak untuk terus nak belajar. Alhamdulillah, diberi kita tamak haloba untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, diberi kita kesungguhan untuk hidup sebagai orang muslim, mukmin, muhsin, muttaqin. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kelapangan masa, kesihatan, akal, fikiran, diberi keberkatan masa. Dengan itu dapat kita gunakan untuk taat pada dia sepanjang masa, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Risalah mengenai salam daripada Tuan Guru Haji Cik ni, insya-Allah. Adapun memutuskan ibadah yang sunat, maka iaitu harus, melainkan haji dan umrah. Jadi kalau ikut asal tajuk kita ni bicara bab salam, beri salam, kirim salam, jawab salam. Dia nak menyambil sikit setelah bicarakan rukun salam tu mengenai satu kaedah yang memang ada dalam mazhab kita khasnya Syafi'i rahmatullah alaih, hukum membatalkan ibadat. Adapun kata dia memutuskan ibadat sunat, maka iaitu harus, melainkan haji dan umrah. Maksud memutuskan ibadat ni membatalkan dia. Tengah kita buat, kita batalkan dia. Membatalkan amalan yang sunat, membatalkan ibadah sunat, harus selain haji umrah. Cuma kalau ibadat tu fardu, bila kita batalkan dia, bila kata harus, mari terpulang pada kita lah nak batalkan kan tidak. Macam mana pun, jika ada ibadat tertentu yang memang kita
wajib melaksanakan dia dan tak ada alasan uzur syar'i untuk kita membatalkannya. Khasnya ibadat fardu berdosa, haram. Yang boleh ni apa? Ibadat sunat. Puasa sunat misalnya ni bulan Syawal lagi ni, tak puasa habis lagi 6 bulan hari kan. Nak ujung dah ni. Nak ujung dah. Tapi tak mula pun lagi, ada juga macam tu. Bila nak mula tu, mudah-mudahan diberi hidayat untuk mula. Itu doa. Malah yang lampang sekali kan. Itu kasar lah tu kan. Lempang pun, lempang nafsu tu kan. Nafsu tu malah tu. Nak kata buat kerja, tak buat kerja sangat. Nak kata sibuk, tak ada sibuk PKP. Nak kata mengajar, tak mengajar. Nak kata mengaji, tak mengaji. Nak kata ibadat pun tak adalah, baca Quran ke zikir ke gila-gila, tak ada juga. Khidmat pun tengok, idak pun dah belek enset banyak. Tapi tak puasa. Siapa dah tu? Siapa makan pedas pula lah. Siapa makan cabai tu dia hangatlah sikit punggung kan. Apa masalah ni? Ada masalah tu. Ada masalah. Dah bukanlah pula kalau itu saya dah berjaya 6 hari. Satu sudut dah berjaya. Cukup ke dengan tu saja? Ni yang bila kita belajar tuan-tuan, dengan tambah kita jumpa guru-guru yang memang mengajar prinsip kita supaya sentiasa muhasabah diri dengan iman dan ihtisab ni. Memang kita tak boleh nak berpuas hati setiap apa yang kita buat setiap hari, walaupun penuh kita buat dalam keadaan taat dan berprestasi yang turut bahasa ya. Bahkan macam mana, tak pernah rasa puas hati dengan apa dia buat, bahkan kalau boleh nak lagi. Macam mana kalau dapat benda dunia, dah ada rumah besar, nak besar lagi tak? Dah ada kereta, nak besar kereta besar lagi tak? Dah ada duit banyak, nak banyak lagi tak? Macam tu. Patutnya perjalanan akhirat. Tambah pula akhirat tak ada penghujung. Dunia ada penghujung. Kalau dunia pun ada haloba macam tu, takkan ke akhirat tak ada perasaan langsung yuk lah. Sikitlah kita rendung tu kan. Ya Allah, hantu kata kita ni ada banyak masalah ni. Kita sangka, kita rasa kita dah cukup. Rupanya banyak lagi benda yang kita kena repair diri kan. Banyak kena repair. Allah Akbar. Satu sudut kita dah tak ikut Wahabi, dah tak ikut Sewil liberal apa tu, satu hair. Tapi dah selesai ke? Belum lagi. Yang tu yang ulama-ulama kita syarah kat kita. Khasnya perkataan Imam Malik yang selalu dinukilkan oleh para ulama kepada kita, kata dia apa? Man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang berfiqah saja, amalan fiqah cantik, ilmu fiqah semua cantik lawa, amalan fiqah pun cantik lawa, tapi tasawuf tak ada, fasik lagi. Tapi kalau tasawuf saja, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Konon tasawuf jaga batin, tapi semayang pun tidak, jemaah pun tidak, zikir tidak, baca Quran tidak. Konon-konon yang penting hati kita baik. Kepala otak kau ajarkan tu. Itu apa? Tu zindik, faqad tazandaq, kafir zindik. Itu bukan dalam ajaran Islam. Bahkan dakwah macam tu amalan batil, tak terpakai langsung. Bukan dalam ajaran agama kita. Konon nak baikkan hati, jaga hati bagi baik, yang penting isi, kulit tak peduli langsung. Bukan dia. Bukan kita macam tu. Ada bab khas kita belajar dalam bab iman, bab Islam. InsyaAllah sambung balik kitab Aku Iman ni, kita jumpa situlah. Untuk nak sempurna macam mana? Kata Imam Malik seterusnya, wa man yatafaqqah wa yatasawwaf faqad tahaqqaq. Siapa yang fiqah memfiqah, tasawuf pun tahu tasawuf. Maksudnya amalan zahir menjaga, amalan batin menjaga. Inilah tahaqqaq, kemas, kejap. Satu kadang-kadang ada orang tak faham macam mana fiqah ada tapi masih boleh fasik pasal masalah hati, masalah qalbi. Walaupun amalan jasad dah buat, tapi amalan hati masih kena muhasabah, masih banyak kita kena semak. Tambah ibadat kita, walaupun kita buat ibadat, kalau kita semak ni sebenarnya banyak lagi yang cacat. Banyak lagi. Tuan-tuan tak boleh wali-wali, saya banyak cacat, banyak cacat, sedar sangat kita punya cacat tu apa kan. Dalam duk kita taat tu kita cacat lagi. Yang tak mau taat ni satu hal. Yang tu yang kita diajar supaya jangan istilahnya tazkiyah diri, berpuas hati dengan pencapaian yang kita boleh buat setiap hari.
Quran kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu duk tazkiyah diri kamu dengan mana kamu rasa diri kamu dah cantik, comel, molek kan. Fala tuzakku anfusakum, bahkan kata Allah Taala huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Taala dia a'lam biman ittaqa, dengan siapa yang lebih takwa. Perkiraan Allah Taala agak kita pun inna akramakum innallahi atqakum. Takwa mana? Rasulullah kata at-taqwa hahuna. At-taqwa inside here is taqwa. Untuk takwa kita buat semayang, zikir, taat, baca selawat apa semua ni, ini takwa zahir. Lagi ada takwa apa lagi? Ada takwa batin, bahasa lain ada takwa jasad, ada takwa qalbi. Macam mana nak takwa qalbi ya? Insya-Allah jumpa tempat dia. Jadi atas kita bicara ni, bicara ibadat sunat tadilah. Jadi kalau kita puasa sunat, tengok-tengok hari ni mak masak sedap. Macam mana? Daripada subuh tidur je, tu kau buat apa? Kau ibadat penat apa, kerja ke menyangkui ke berkebun ke, satu hal lah. Melebah ke tak? Tidur je lepas subuh pun, bangkit-bangkit kan nak zuhur dah. Tengok-tengok mak masak apa tu? Wow. Apa dia? Sesuatu yang menarik lah, masing-masing punya favourite lah kan. Oh, masak lomak cili api. Wow. Oh, contoh lah kan. Macam mana? Oh, tak jadi dia nak puasa. Bunyi ke 9 dah. Tak jadi dia nak puasa. Untuk apa? Khodap ni kan. Masak lomak cili api. Cerita apa ni, bunyi apa, slang apa pula ni. Apa masalah? Bukan dia buat kerja berat pun. Oh, tak, maksudnya apa? Apa masalah? Jadi tak ada langsung, macam mana pun boleh tak batalkan? Boleh. Asal puasa dah puasa sunat kan ni, boleh batalkan. Itu tengah hari pukul 5 lah dia tengok mak buat goreng pisang, cicah, sambal belacan. Macam mana? Sambal belacan kicap. Awak minat lah tu, macam mana? Tak tahan dan awak bunyi ni. 9 petang malam ni. Tak tahan dan tengok. Terliur ni. Pocah liur tuan. Teman pula campur habis berak apa semua lagi 9. Macam mana pecah liur ni? Macam mana? Wakak lah pasal. Makan. Pukul 5 dah. Astagfirullah. Boleh batalkan? Boleh. Kenapa? Puasa sunat. Nak cerita situ asalnya. Cerita situ. Dari segi hukum fiqh macam tu. Tapi kalau semak batin tu macam dah 5.30 pun boleh buka puasa ni. Teruk dah ni. Kalau dah tak larat sampai bibir pun biru-biru, saya lapar, tu lain cerita lah. Makan lah tu nak jadi mudarat pula. Sejelak hitam lagi, kolu pula, nanya pula itu. Tapi asal hukum, kalau ibadat sunat, hak kita nak batal. Ingat saya ngaji dulu, Tok Guru ada sebuah hadis Rasulullah pernah kata dalam bab ni, kata dia al-mutatawwi'u amiru nafsi wa insya'a, tu yang tu tak ingat, wa insya'a abtalah. Kata dia orang yang buat ibadat sunat ni, atau kama qala, dia adalah raja pada diri dia, ibadat sunat lah. Fa insya'a, saya tak ingat lafaz belakang tu, kalau dia nak dia boleh teruskan, wa insya'a abtalah, kalau dia nak dia boleh batalkan. Disebab nak buat tu suku, bila dah buat pun pilihan, chances, khiyar di atas tuan yang buat ibadat sunat, melainkan haji dan umrah. Tu lain. Walaupun haji sunat, umrah sunat. Haji fardu, haji yang pertama sekali buat. Atau haji qada, haji nazar, itu haji fardu. Haji sunat macam mana? Haji kali kedua. Haji kali kedua. Haji yang memang haji kedua dah. Umrah bukan umrah yang umrah beserta haji, yang sama ada umrah haji tamattu' ke, umrah haji kiran ke, umrah haji ifrad ke, yang tu umrah fardu. Ni umrah sunat. Haji umrah walaupun sunat tak boleh batalkan. Kalau batalkan pun, walaupun buat benda batal yang kena qada nanti, tapi mesti selesaikan dia hingga tanggal ihram. Haji umrah macam tu. Ingat sampai mati dobek tu. Saya ngaji pun untuk kita, saya ngaji dulu, dia kata pesan, ingat sangat masalah ni, haji umrah je kan. Itu ibadat sunat. Adapun ibadat fardu, haram membatalkan dia dengan sengaja. Adapun terbatal, tengah sembahyang maghrib terkentut, tengah sembahyang maghrib tercirit,
terkencing, padahal tahan gila dah tu. Faham tu juga sebut ulama, janganlah buat ibadat dalam keadaan emergency case macam tu. Kalau nak berak, pergi berak dulu, nak kencing, pergi kencing dulu, apa semua nak cirit, pergi cirit dulu. Kalau tak ada apa masalah tapi tengah semayang jadi macam tu, itu lain hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita, terpaksa batalkan ibadat fardu ni. Adapun ibadat fardu, asal konsep dia, kaedah ibadat fardu haram dibatalkan dengan sengaja. Ambil prinsip tu. Walaupun ada helah-helah tertentu dalam fiqah untuk mengelakkan satu dosa yang lagi besar. Khas kita dalam mazhab Syafi'i, khasnya misalnya ada isu itu bisi dalam Facebook kan, ustaz tu pun lembut je, dia cakap betul-betul, tapi ada orang saja manipulasi apa yang dia sebut. Apa dia? Batalkan puasa dengan bersama suami isteri. Yang batal tu dengan bersama tu, yang tu menyebabkan batal. Kena kifarat 2 bulan puasa berturut-turut atas suami. Mampu itu. Batal puasa dah satu berdosa. Untuk makan minum pula berdosa, kan? Untuk dengan batalkan pula dengan perbuatan tu pula. 2 kali dosa. 2 kali dosa. Lepas tu bakat makan minum pula. Lepas tu tak ada hormat pula Ramadan. Berapa kali dosa tu. Memang berdosa lah. Tapi kalau dia nak batalkan dengan benda tu, mengikut kaedah kita, kalau batal dengan tu baru kena kifarat. Kalau katalah dia batalkan dengan makan minum dulu, memang berdosa besar. Batalkan puasa yang fardu. Puasa Ramadan pula tu, bulan Ramadan pula tu. Allah. Puasa memang batal. Lepas tu baru bersama suami isteri. Dia tak kena kifarat, tapi dosa besar, wajib taubat, wajib qada, wajib menyesal di atas perbuatan tersebut. Sikit ke sana. Nak kata nisbah batal tu berdosa. Tapi batalkan macam tu, dia lah satu helah elat yang turut bahasa dalam fiqah kita, supaya jangan kena mudarat yang lebih besar. Memang mudarat besar membatalkan puasa yang fardu, dosa besar. Dengar, dosa besar. Dosa besar tu, nak kata arak dosa arak kan, mencuri dosa mencuri. Ni dosa batalkan puasa bulan Ramadan. Gilanya batal puasa tu. Okey, siap situ. Begitu juga lah batal puasa ni macam mana? Buat benda yang memang membatalkan puasa, pada dia tak faham yang tu benda batal puasa, tapi batal puasa juga namanya tu. Yang tu kena mengaji fiqah elok-elok. Macam zaman sekarang banyak pendapat-pendapat yang sewil-sewil dalam fiqah ni. Korek telinga tak batal, padahal korek dalam tu, swab ni jolok dalam hidung, batin khaysyum tu, dia kata tak batal. Dia kata tak kenyang. Masalah batal tu kan masalah kenyang. Dia masuk suatu dalam rongga mana yang ma yusamma jaufan. Kalau nak kira kenyang bersama suami isteri bukan kenyang, bahkan lagi tak larat ada. Tak faham sudah. Kalau ikut tak batal lah. Batal. Tak faham sudah. Saya sebut apa tu? Ini pahaman-pahaman sivil zaman lah ni banyak sangat lah. Hati-hatilah. Jadi aware of them lah. Yang antara yang terkini duk jumpa tu masalah swab tu lah. Jolok ke mulut ni sampai lepas makrah pun jolok tu. Tak batal. Fatwa dia keluarkan tak batal. Pelik kita. Saya pelik, memang pelik. Tak ada orang bangkang pula tu saya tengok. Dia pun tak tahu. Macam tak ada kena-mengena. Ramai orang bersetuju kot kan, tak batal tu. Tak tahulah saya. Kau dia orang ni mazhab lain kot. Tak tahulah. Kalau mazhab Syafi'i batal lah. Kau dia orang mazhab ni dah tak ada mazhab. Mazhab dia Al-Quran dan Sunnah kot. Ataupun sebenarnya mereka ni dah punah lah sebenarnya. Satu kena COVID. Sekali lagi. Berapa banyak lah saya sebut kena COVID ni. Kena COVID pasal apa? Sebenarnya dia telah batal dengan puasa dia. Tapi dia kata tak batal. Pada dia tak bodoh dia, jahil dia kata tak batal. Walaupun benda tu difatwakan oleh ustaz-ustaz model-model lah ni. Walaupun ada jenama macam seolah-olah pakar dalam bab agama. Pakar apa? Bodoh. Dengar ayat saya tu. Tak kerti. Saya kata tak kerti ni atas saya sebut atas kaedah mazhab Syafi'i. Kalau kau nak sebut, kau sebutlah atas mazhab lain gini tak batal. Mazhab Syafi'i batal lah. Ada pula tak batal pula. Pasal dia syai' yusamma tu inhaler. Dia kata inhaler pun tak batal. Sebut tu. Lelah tu, asma tu. Ada serbuk tu. Ada ain. Kita tak batal pasal bukan kenyang. Tu saya kata kalau ikut kenyang bersama suami isteri bukan kenyang. Jalan je lah. Carry on. Tak faham saya sebut sudah. Bahasa tu bahasa terbalik je. Yang dibuat pula. Saya nak kata apa? Memutuskan ibadat yang sunat harus
tapi memutuskan ibadat yang fardu adalah haram dan berdosa besar. Ibadah sunat boleh dibatalkan di atas kita untuk kita pilih, melainkan dobit tu kena ingat, melainkan kecuali itu mustasna dia haji dan umrah yang sekalipun haji dan umrah yang sunat, apatah lagi haji dan umrah yang fardu. Maka haram memutuskannya, masuk memutus ni membatalkan ibadat haji umrah. Semayang sengaja batalkan semayang fardu, dosa besar. Sebelum masuk semayang satu hal, dah masuk sengaja batalkan dia, dosa besar. Semayang tak sah pasal tak tahu rukun syarat, tu pun dosa besar juga. Itu yang ilmu fardu ain pergi ngaji belajar segala-segala rukun syarat untuk sahkan ibadat tu. Kalau buat dah sah tapi dibatalkan, dosa besar. Yang ni buat tapi jadi pasid, rosak baik ibadat fardu ataupun sunat. Itu pun kaedah tu kita dah sebut, itu masalahnya antara dia bagi salam tapi tak cukup SOP, tak cukup prosedur, tak cukup kriteria, berdosa besar. Jadi berdosa pasal apa? Pasal buat ibadat pasidah, istilahnya dia mutahawwin fid din, tasahul bid din. Dia tasahul bi ibadah, buat bermain-main, bermudah-mudah dengan ibadat. Berdosa tak mana? Bermain-main dengan ibadat. Baca Quran tapi tak belajar tajwid, bermain-main dengan ibadat. Saya pernah ada jumpa satu orang pakcik tua, baca Quran rajin, lepas zuhur je Quran, lepas zuhur je Quran, tapi dia baca Quran, Allah, besar rambut ni. Dia baca apa tak tahu. Saya tak pernah tegur dia, tapi saya suruh kawan saya tegur. Pasal saya ni jenis tegur orang kalau mulut laser sikit, saya tak tahu cara lembut. Ada kawan saya ni memang dia follow saya dulu, saya suruh dia tegur. Dia ni memang cakap lembut, slow talk punya orang. Saya bukan slow talk, bonza punya talk. Pakcik silap, pakcik sebut ni salah. Saya memang baran sekejap lah, pasal buat ibadat tak ikut prosedur. Baca Quran rajin, lepas sembahyang zuhur je, sembahyang sunat dia sembahyang laju pula tu, tak nak baca Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi yadillahu ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa wa ta'ala. Nak kata dia gagap, bukan gagap, cakap eloknya, tapi macam tu dia baca Quran. Wa wala azizul alladzi khalaqa. Saya ingatkan sekali ikut surah tu dia baca itu, lagi dia selak Quran baca pula. Qara'atu minallah wa azalihi minallah fasihu fil ardi arwa abadiya wa annakum baca tu lempang je. Saya macam tu je. Berapa kali saya dah singgah masjid tu, kita orang tua ni rajin baca Quran, memang rajin. Lama pula tu, pasal saya masa mula-mula tu saya kadang nak tegur orang tua ni, saya tunggulah setengah jam tak berhenti lagi. Takkan saya nak interrupt dia punya bacaan Quran kan, tak sedap juga lah, interrupt faham pun kan. Takkan saya nak ganggu bacaan Quran dia, bacalah kan. Saya tunggu, saya dalam perjalanan nak pergi tempat lain, setengah jam tak berhenti lagi. Bagus pakcik ni, bagus, tapi tahun tu tak bagus lah, tak cukup SOP. Jadi satu ketika tu saya pergi berjalan tu, ada kawan saya, dia kata, aku nak pergi hadiah kat hang hari ni. Saya kata, hadiah apa Muhammad? Dia panggil saya Muhammad lah. Lagi tak apa, lepas tu aku tunjuk kan. Saya buat pergi pakcik tu, hang dengar dia baca. Alamak, dia kata, dia baca apa ni? Dia baca apa ni? Hang boleh tolong tegur? Dah lama dah, hang nak ganggu dia kah apa kah, ikut hang boleh tengok. InsyaAllah tolong doa untuk saya lah, kot saya tersilap cakap ke apa ni, mudah-mudahan apa saya tegur ni kata dia berjaya lah. Saya tunggu, saya tengok pada jauh saya lah tinggi. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Saya minat semua dengan pakcik baca Quran, kata dia. Pakcik dah rajin. Ayat best tu, tapi pakcik baca ni tak betul. Terkejut besar pakcik tu. Tak betul saya baca. Tak betul pakcik, minta maaf lah. Saya kata tak betul, memang tak betul pakcik. Pakcik baca lengkap panjang pendek apa semua tak betul. Wakaf tak wakaf semua tak kena.
Tak pernah ada seorang pun tegur pakcik baca Quran. Oh, saya nak cakap apa, kalau ibadat sunat memang boleh batal berhenti gitu je, tapi buat tak ikut prosedur tu ibadah fasidah. Kita takut ni ada ramai orang yang dia nak buat ibadat, ilmu ibadat pun dia tak belajar, tambah belajar ilmu akidah, ilmu nak kenal Allah Ta'ala dia tak tahu, dia duduk sembah, dia duduk sujud kat siapa, dia baca Quran dia tak tahu kalam siapa dia baca. Dan bila baca kalam sultan, baca kalam kerajaan, baca buku teks pun ada prosedur. Nyanyi lagu pun kalau ikut irama lagu, lirik tak kena orang marah, betul tak? Betul. Nasyid orang sebut lirik pun tak kena, yang tu orang marah. Tambah Al-Quran kau baca tak bertajwid, huruf panjang pendek, wakaf tak kena, takkan tak ada perasaan apa-apa kot. Walaupun bacaan Quran sunat, belajar tajwid tu hukum fardu kifayah, tapi mengamalkannya adalah fardu ain. Itu hukum tajwid yang kalau kita belajar tu. Jadi maksudnya apa mengamalkan tajwid ni fardu ain? Kalau kau nak baca, kau mesti baca dengan bertajwid. Kalau kau tak tahu tajwid, ada orang lain tahu tajwid, tak apa, tak berdosa. Tapi kalau kau nak baca Quran, kau mesti bertajwid. Jadi tak dapat tidak, kau mesti belajar tajwid. Bila kau tak belajar tajwid, kau baca Quran, maksudnya kau telah membuat satu ibadat yang fasid pada kau buat ibadat, rupanya maksiat. Dengar elok ya tu. Yang ni bab-bab macam ni lah kita kena bangun ni, kena muhasabah diri. Alamak, aku ni banyak bodoh ni, duk sangka buat ibadat. Samalah buat zikir ke apa ke. Tambah pula mengajar, duk sangka mengajar ni sampai teriak-teriak mengajar. Oh, saya kasih ke Rasulullah, Rasulullah sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Oh, tapi Rasulullah tak berdosa. Oh, dia tak berdosa, tapi dia duk kata Rabbana zalamna anfusana, sembahyang bengkak-bengkak kaki, tapi duk ajar Allah tak arah. Penat aja duk menangis air mata buaya namanya. Penat menangis apa kau? Engkau sangka engkau buat ibadat bagus je, macam kasih sangatlah ke Rasulullah, engkau pun tak faham Rasulullah siapa. Selamba je duk kata mak ayah Nabi masuk neraka, selamba je kata Nabi apa selawat ni masuk neraka, ni syirik, ni bid'ah, selamba je konon-konon kasih kat Rasulullah. Masih duk itikad Rasulullah ni ada syahwat dengan wanita. Pelik-pelik kita dengar geng-geng tu nak sebut ni. Macam mana ni boleh buat ibadat gitu? Fasid tu. Allah. Asal kita sebut kan dia lah. Buat ibadat fasidah, buat sunat tu. Kalau atas buat fardu satu hal. Ni cerita buat fardu memang tak boleh batalkan. Kalau buat sunat boleh batal. Masalah kita ni buat sunat tapi tak ada ilmu. Yang tu yang saya syarahkan panjang sana sikit. Ke sana sikit. Pasal kita nak kena muhasabah diri. Apa benda yang tak betul lah kita ni. Bila tak betul ramai inilah apa masalah dia. Tu yang kena belanda tu. Tu kena Covid tu. Tu yang jadi buih di lautan tu. Alhamdulillah. Terus kita duk mengaji faham rukun syarat ni pun kita faham lah kita punya kualiti ibadat macam mana. Apatah lagi orang yang tak pernah belajar langsung agak-agak apa benda lah yang ada. Ini atas jalan muhasabah. Bukan tujuan nak pelekeh-pelekeh siapa, tapi atas kata muhasabah lah kita diri kita. Kita lebih kenal diri kita siapa. Ayat ni sebagai satu panduan je supaya kita boleh insaf. Bangunlah daripada kelalaian kita supaya kita sedar di mana kita berada, bersiap sedia untuk menghadapi mati bila-bila masa. Supaya mati esok tak kecewa. Bila kita beramal tu cukup segala rukun syarat dan segala prosedur. Mudah Allah Ta'ala taufik hidayah kita. Amin. Baik, selesai itu. Jadi yang tu dia menyambil sikit menyebut mengenai hukum membatalkan ibadat yang kita buat. Fardu jelas haram batalkan dia dengan sengaja. Kalau ibadat sunat harus dibatalkan melainkan haji umrah. Sekali pun haji umrah yang sunat. Satu kalau kita sembahyang duha sunat. Mak kita panggil. Panggil apa? Mamat, Mamat. Contoh Mamat lah kan. Saya mak saya panggil ujung dia kan. Zaini, Zaini. Sehari Zaini sana menyawat pula dah. Sehari tadi menghadap pula. Ustaz, apa dia Ustaz? Dia tak bukan panggil kau lah. Panggil, nama kita pun Zaini belakang juga. Kita sebut nama pula. Zaini, Zaini. Walaupun tengah sembahyang duha macam mana? Ya mak. Saya jawab panggilan ibu wajib. Duha sunat. Batalkan sembahyang duha kau.
Jawab panggilan ibu. Lepas tu takbiratul ihram balik lah, jangan ambil bodoh sambung tak ketahuan gitu. Pasal bercakap dalam sembahyang batal sembahyang. Ya mak, tu batal lah. Walaupun kau tak bergerak tengah sembahyang tu. Ya mak, kau buat apa tu? Sembahyang duha. Sembahyang dulu, nanti mak nak jumpa dengan kau sikit, nak suruh pergi kedai. Baik mak. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu bengap namanya. Saja sikit suruh itu. Nak sebut kata kena faham tu lah baru kita punya orang kata apa, susunan ibadat tu, mana fardu sunat tu kita faham. Itu kalau duk sembahyang duha kena menyaut. Kalau tak sembahyang duha, sepatutnya tak payah mak panggil. Tengok je mak ni, tengok gula dah tak cukup dalam balang. Tengok ni beras dah sikit. Jumpa siap, tambah ada duit. Tak payah mak suruh. Siap bawa balik beras, siap bawa balik gula, siap bawa balik tepung. Tengok bawang putih tak ada, bawang kecil tak ada, bawang besar tak ada, kentang tak ada. Apa dia punya alat masak di belakang tu, semua tak ada. Tengok lauk pula, buka peti sejuk, tak ada dah frozen ikan apalah, ayam apa, daging semua tak ada. Kita pergi pasar, duit ada pula ada, macam mana? Kita beli siap, bawa balik. Bawa balik. Kata, nah mak, apa ni? Mak tak suruh kau beli pun. Tengok tak ada dah, semua kering dah tu. Saya belilah. Ini baru anak. Ini baru anak. Ini ya Allah, duk melekat dengan handset, tak peduli apa langsung. Panggil makan pun susah. Bala ni. Bala apa saya tak tahu kan. Bala ni, panggil makan pun susah. Serve lah sikit, cuci pinggan ke, susun pinggan ke, atur tengok air tak ada ke. Tak ada, bersuruh. Siapa saya tak tahu. Bukan orang sini. Ni orang Afrika. Mana lah. Orang Afrika. Apa ni ha? Bersuruh tu. Saya ingatlah masa saya kecil-kecil siapa? Saya lah saya cerita tu, bukan saya cerita orang lain. Kami dulu adik-beradik lelaki, saya nombor 3 anak lah, adik saya nombor 4, 1, 2 perempuan, 3, 4 lelaki. Bila kecil-kecil ni kakak saya lupa lah ada orang gilir tu apa, gilir masak kot. Saya tak ingat, kakak dia ada gilir. Hari ni kakak masak, nombor 1 masak, Kak Long masak. Hari kedua Kak Angah masak. Mak memang duduk dapur kan, tapi ada gilir-gilir dia kena turun dapur masak ke apa, ke lipat kain, saya tak ingat lah. Sorry sikit, saya lupa sikit tu, macam tak boleh nak recall balik. Kami, saya dengan adik saya nombor 4 tu, saya nombor 3, nombor 4 tu, tukang isi air dalam botol. Ambil air paip aja pun isi air dalam botol, buh dalam peti sejuk. Dulu kalau boleh ada peti sejuk, bubuh air dalam botol, paling menyelerakan lah. Ni kowe lah kan. Kowe. Petugas, hari ni kau isi, hari ni aku isi. Bertengkar tu. Semalam aku isi. Kadang-kadang duk rasa macam semalam kita isi, padahal 2 hari sudah. Kita isi. Lost memory kan. Semalam ni tengah isi ni, mak panggil macam ni. Orangnya isi semalam. Berkelahi tu. Tu tugasan mak dah bagi lah tu. Mak dah bagi. Ya Allah, kata itulah, saya sebut saya lah tu. Teruk kita. Mak saya kalau dia tengok saya punya live ni, mula gelaknya. Kau ingat lagi ya? Ingat kau tak ingat dah. Kata dia. Mak saya ni dia best sikit, sporty tu. Sporty pun dia naik angin berbaloi belakang. Berbalok belakang kan. Berbelang. Dia pukul dengan lidi je. Tapi lepas tu pakat tunjuk dengan adik saya tu, tengok berapa kat tangan, berapa kat kaki kan, lidi tu berbelang tu kena tu, tunjuk mak pukul. Tapi sampai besar ni Abu Adakal, kau nak kena pukul ke siapa tu saya tak tahu kan. Buat misal je. Buat misal aja. Cerita apa ni? Cerita buat baik dengan mak bapak tu kan. Kalau sembahyang duha kena berhenti, jawab mak. Kalau tak sembahyang duha, bukan nanti mak panggil, engkau kena tengok dia buat apa. Yang sepatutnya tak payah dia buat apa. Kalau dia tengah buat pun, kalau boleh biar dia berhenti buat, engkau buat. Yang kau boleh buat lah. Jangan umur 5 tahun kau nak pergi angkat barang, nak baju simen, janganlah buat macam tu. Yang ni tamah yang besar-besar panjang ni, kau dah buat apa?
sikit ayat itu kan. Harap ke naik motor je boleh harap. Oh, siapa tu tak tahu lah. Siapa dia ni macam nak kena orang je kan. Kalau macam tu lah. Kalau disebab isteri dengan suami ni menyahut suami tu wajib kan. Sembahyang sunat, duha sunat. Nak puasa sunat pun kena minta izin. Tu nak puasa sunat. Kalau puasa suami tak tahu, tengok-tengok tak bagi sarapan pagi tu. Siapa? Saya puasa abang, abang carilah sarapan sendiri. Apa dia? Apa dia? Kalau suami seperti, oh kau puasa awak tak abang. Tak apa. Tapi kata dia, apa dia? Cari sarapan sendiri. Apa dia? Kau suami ke amah? Suami ke? Isteri ke amah? Amah pun tersedia makanan untuk aku tau. Baik aku bela amah senang. Oh sorry sikit dah kasar sikit kan. Memang ada fiqah, ada bahas tu sepanjang lah nak bahas kan. Tapi nisbah isteri sepatutnya khidmat. Saya nak sebut khidmat tu. Macam mana anak khidmat ke mak ayah, macam itulah isteri khidmat ke suami. Gitu. Jadi jawapan dia tu sama lah. Pasal nak tengok mana tuntutan hak wajib, mana hak sunat tu. Macam mana boleh ke sana tu? Asal nak sebut tak mana boleh batal, tak boleh batal sunat fardu tu lah. Baik. Bermula berjabat tangan itu maka iaitu sunat tatkala mula berjumpa, serta sunat mengucap selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tatkala berjabat tangan itu. Orang tua kita buat tu betul lah. Best kan? Satu lepas sembahyang macam mana? Selalu macam mana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pusing. Dan memang ada masjid dan surau kita yang masih lagi beramal hal tu. Tapi main kena Covid ni, Allah, salam pun tak ada. Sayabat tak boleh, selawat pun tak ada. Ni yang kata fitnah akhir zaman ni kata fitnah Dajjal. Dulu orang kata boleh buat walaupun katalah tak qasad ibadat pun contohnya, tapi ada ibadat yang dah teratur dah kat situ, ulama kita dah tu. Main macam ni macam mana? Habis langsung. Yang jenis geng-geng bid'ah tu satu hal dah. Bid'ah. Yang tu pun fitnah Dajjal juga tu. Adik-adik Dajjal juga tu. Yang ni satu hal pula, dah main keadaan macam ni juga. Kaedah kita macam mana? Buatlah sedaya mungkin. Dah tak boleh nak jabat tangan sekali dia ambil gambar viral pula. Kacau juga tu kan. Macam mana? Pandai-pandailah engkau menyembunyikan diri. Yang inilah isyarat Nabi SAW apa di akhir zaman ni, nak amalkan sunnah ni macam hidupkan agama akhir zaman ni macam genggam bara api. Memang genggam bara api. Kau berjabat tangan macam ni, kau salam macam ni, kau sembahyang rapat macam ni, siap 2,000, 1,200, 1,000. Siap. Atau 2 tahun penjara. Siap. Jagalah kau. Duduk tempat kuarantin joget-joget tak apa pula kan. Tak faham tu. Dengan misi-misi dia joget. Bukan saya cerita ni, budak-budak kan kalau dulu pondok ada yang kena kuarantin, ada yang kena positif pergi duduk tempat apa kena impun kan. Ingat ke ramailah 300-400 orang. Ni pun balik ni tidur ni kuarantin banyak sangat kot, kan makan banyak. Sampai puasa pun tak puasa lagi 6. Hoi, siapa dia tu tak tahulah. Hoi, jangan tidur. Kan. Sampai puasa 6 modak lagi pasal apa? Jangan makan sedap-sedap. Tengok je tergoda, oh tak boleh makan lagi. Tengok tergoda, rupanya tak puasa 1 hari pun lagi. Padahal kuarantin 3 minggu. 2 minggu pondok, silap. Seminggu kat pondok, 2 minggu pondok. 8 hari. 8 hari. Dia kata siap misi pun joget. Oh kacau semua, misi pun joget. Jadi maksudnya frontliner tak adalah tension sangat, tak ada apa pun. Orang yang kena positif pun macam-macam lah saya sebut tu kan. Tak kira orang marah pula kan. Nak cerita yang bukan kita tu orang rapat-rapat dengan kita, cuma saya pasal saya duduk ke Lenggong ni, tak ada lah kan. Yang kena maklumat orang bukan jauh-jauh, dekat-dekat. Ada yang mudir saya duduk sekolah Arab tu, mudir pun pakai gelamping. Yang ni gelamping. Saya tak pakai gelang apa pun. Saya duduk sini, balik puasa pun
nak raya itu pun tak sembahyang dekat kuat luar, tak sembahyang kat pondok, sembahyang anak tadi jadi imam kat pedal depan negeri, kami sembahyang kat pedal depan negeri. Tak ada apa-apa kontak dengan budak-budak pondok, tak ada apa-apa lah. Satu, saya tak ada kena apa-apa, kami anak-anak keluarga tak kena apa-apa. Tapi maklumat orang rapat kena kan, mudir ni siap doa lagi. Dia orang minta tolonglah sembahyang hajat apa dia, ni gelamping ni kena posisi kalau teruk lah. Saya kata apa? Tak ada apa-apa, berbahagialah, duduk banyak zikir baca Quran, dia kata. Tak payah duduk sibuk-sibuk pergi sana kemari, duduk rumah tidur lah. Betul saya cakap. Kalau saya kata apa? Betul Mak? Betul. Betul bunyi sana. Betul. Itu. Betul dia ambil gambar tengok gelang tak ada. Buat apa dah gelang dah jual kan? Tak ada, kata dah pergi gadai kat Keling Botol dah. Saja ayat-ayat kami kawan-kawan lah. Apa cerita cerita berjabat tangan tadi yang ada hukum sunat tu. Jadi zaman ni lah macam tu lah. Siap buat upacara lagi, kau menghadap aku pun tak payah buat macam tu lah kan. Apa dia dah tak boleh kan, apa dia, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dah tak boleh buat, buat macam mana? Dah buat pula apa, kita ajar pula berselawat tu. Kita kat sini pun banyak tak anjurkan dulu kan. Hari tu akhir je bulat program Ramadan itu, nak ujung kan, pakat bersalam ujung nak balik lah. Sebelum tu tak ada buat gitu. Apa cerita ni? Jadi berjabat tangan ni tak kala bertemu, bersua. Tiada sunat berjabat tangan tak kala bersurai. Bukan bersuri, bersurai. Jangan faham beristeri pula tadi. Tak kala beristeri, kan? Bersurai. Jadi berjabat tangan tak sunat tak kala bersurai. Tapi sunat beri salam. Ada kita bicara itu kan. Tapi jabat tangan hanya ketika bertemu saja. Hanya sunat beri salam juga. Jadi bila bersurai sunat beri salam, tapi tak sunat musafahah, bersalam-salaman. Maka barang siapa ingat dalam hatinya sunat berjabat tangan tak kala bersurai, nescaya haram. Pasal mengubah status hukum. Yang ni pun nak tahu macam ni, tengok dalam fiqh kita lah, mana apa halal haram. Satu kaedah kita kena belajar hukum betul. Yang sunat kata sunat, yang haram kata haram, yang makruh kata makruh. Khasnya atas tafsiran dan huraian hukum tu rujuk pada fiqh kita lah. Fiqh yang bagi huraian detail satu-satu ni. Kalau orang yang duk sibuk dengan sunnah tu, dia duk bid'ah sunnah, dia tak sebut haram, makruh, sunat, khilaf aula, dia tak sebut itu. Ulama-ulama fiqh kita yang sebut. Kalau dia orang sebut pun berlakon je. Bila macam mana kau boleh faham sunat, macam mana kau boleh faham wajib, macam mana kau boleh faham khilaf aula? Kau mau pakai Quran hadis, kenapa boleh pakai pula kaedah-kaedah ulama? Tak usah pakailah kaedah ulama. Tasarruful imam manutul alal maslahah, ad-daruru yuzalu, tu hadis Nabi. Tu kan hadis Nabi. Hadis Nabi la darara wala dirar. Qawaid tu. Al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Apa seumpama itu? Buat apa pakai kawaid fiqh? Itu ulama buat. Kau ambil lah terus pada Quran dan hadis. Tengok. Keluar hukum tak betul lah tu. Ada kawan-kawan saya sebut, contohlah untuk kita fikir-fikirkan apa, vaksin harus, tapi diwajibkan. Bersalaman sunat, tapi diharamkan. Untuk fikir je. Cuba fikir sikit. Betul ya. Sunat berjemaah fardu kifayah Jumaat sampai tak boleh pergi. Padahal wajib atas setiap lelaki, boleh berakal, mustautin lagi kena pergi tu, tapi 12 orang je, sampai haram pula pergi lebih daripada 12. Tapi vaksin harus, tapi jadi wajib. Fikir-fikirkanlah. Saya suruh fikir je, bukan apa. Fikir-fikir.
Juga tiada sunat berjemaah pada sembahyang hajat. Ya. Masih lagi tak sebut beberapa perkara bab sunat. Juga tiada sunat berjemaah pada sembahyang hajat. Sembahyang hajat sunat, tapi berjemaah pada sembahyang hajat tak sunat. Untuk apa hukum? Harus berjemaah. Kalau ikut kaedah puak-puak tu bid'ah lah. Bid'ah lah. Sembahyang hajat ramai-ramai. Mana ada diajar syariat sembahyang hajat beramai-ramai? Tak ada. Bid'ah. Tapi kaedah kita, ulama sebut, walaupun dia tak sunatkan berjemaah, harus buat. Itu fiqh yang siap, dah siap. Sembahyang hajat berjemaah, sembahyang duha berjemaah, qabliyah ba'diyah berjemaah, boleh? Boleh? Harus berjemaah. Witir berjemaah bulan Ramadan sunat. Lain bulan Ramadan tak sunat, tapi harus berjemaah. Begitu juga sembahyang tasbih berjemaah. Dia tak sunat berjemaah, tapi harus berjemaah. Bila harus berjemaah, bila berjemaah mestilah ikut peraturan berjemaah. Ada imam dan makmum, dah ada peraturan makmum dan imam, dan makmum kena niat sebagai makmum baru boleh ikut imam. Ada peraturan situ. Tapi kadang-kadang ada orang buat qiyamul lail, dia kata sembahyang tasbih tak sunat berjemaah, jadi kita sembahyang masing-masing tapi ikut saya. Memang ada taklimatnya tu, tuan-tuan tak biasa ikut qiyamul lail, saya tak tahulah, macam tu lah. Dulu kita tak dengar macam tu. Main belakang ni tengok, dia orang alim fiqh sikit kan, Quran hadis kan. Untuk macam mana? Sembahyang tasbih ni tak sunat berjemaah. Oleh itu kita sembahyang seorang-seorang, masing-masing lah. Jadi tak payah niat lah imam makmum, tapi tuan-tuan semua ikut saya. Apa benda dia cakap ni? Tapi ramai orang-orang yang pimpin qiyamul lail cakap macam ni. Taklimat dia pergi masa sebelum sembahyang qiyamul lail tu. Dia cakap macam tu. Betul kan? Betul kan? Biasa dengar? Biasa dengar? Saya pun biasa dengar. Dan biasa orang tu tanya, dah rujuk masalah tu lah, saya kata betul ke dia orang ni? Sewil lah. Memang sewil lah. Tak betul. Kaedah kita memang dia tak sunat berjemaah, tapi harus berjemaah. Begitu juga kata dia sembahyang sunat awabin, dia memang tak sunat berjemaah, tapi bahawasanya harus jua kalau berjemaah. Kalau berjemaah pun tiada pahala pada berjemaah itu. Nisbah dapat pahala berjemaah tak ada. Cuma kalau nak pahala bukan jemaah, dia pahala pasal mengajak orang untuk membuat ibadat sunat. Di atas muawanah alal birri wat taqwa, ta'awanu alal birri wat taqwa. Atau apa? Mengajak orang amal makruf nahi mungkar. Kita ajak benda makruf ni. Kalau tidak, dia tak sembahyang duha. Kita buat macam ni. Lepas kita mengaji esok, kita sembahyang duha ramai-ramai. Sepatutnya boleh sembahyang duha. Harap sembahyang duha sendiri pakai tak sembahyang. Kita sembahyang duha. Lapar kat. Terpaksa lah taat. Macam apa? Dah bagi arahan? Macam boleh? Macam berat aja. Untuk apa tu? Latihan dan tarbiyah. Harus. Yang tu yang kalau kita faham tu, maksudnya nak buat ibadat zahir ni mesti dipupuk daripada batin. Batin tu pupuk apa? Iman. Iman apa? Iman ke Allah, iman ke Rasul, iman kepada ni amalan-amalan Rasul. Untuk tak boleh nak buat, bimbing. Untuk bimbing ni benda bukan sunat, tak sunat jemaah pun harus. Untuk kalau buat atas nama membantu, merangsang untuk orang membuat ibadat. Boleh. Pahala atas merangsang orang buat ibadat. Bukan pahala atas berjemaah tersebut. Maka jika diiktikadkan sunat, kalau diiktikadkan sunat, nescaya berdosa atasnya. Pasal apa berdosa? Bodoh. Bahasa mudah itulah. Benda tak sunat diiktikad sunat. Salah dalam bab iktikad. Satu benda sunat jangan tak iktikad sunat. Itu pun bodoh. Bahkan mengubah status hukum berdosa. Bahkan kalau benda yang maklum fid din bid darurah, menafikan sunat dia boleh jadi jatuh kafir. Pasal menafikan benda yang sunat maklum fid din bid darurah, menafikan benda yang maklum pada agama walaupun benda sunat ataupun benda harus, ataupun sekalipun benda makruh, tapi maklum fid din bid darurah, semudahnya orang tahu, orang budak-budak pun kenal benda ni. Dia menafikan yang sunat tu, dia kata tak sunat, boleh jatuh kufur. Pasal menubah status hukum benda yang telah diijma' ulama', yang status dia sunat, dia kata tak sunat.
Ya kan? Satu bahaya, bodoh ni bahaya. Jahil bahaya. Satu ilmu cahaya, jahil bahaya. Bila jahil bahaya, antaranya dosa. Antara jahil dalam bab ilmu ni dia boleh menyebabkan jatuh kufur. InsyaAllah panjang umur ada cadangan tu untuk kita akan baca nanti, ada risalah sambungan kalau kitab yang terbaik ni, terjemahan ni. Pasal dah itu kan kita bicara, kita wajib usuli orang kafir yang sampai surau Islam masuk Islam. Orang Islam wajib usuli, belajar Islam, ngaji Islam, wajib jaga jangan keluar sampai daripada agama Islam. Jadi keluar agama Islam tu nama apa? Murtad. Kita bicara insya-Allah risalah Firriddah. Risalah khas tuan guru ni, Majlis Cik ni ditulis masalah ridah, apa benda yang menyebabkan jadi murtad. Jarang kita nak jumpa kita khas, tengok pula apa dia tulis. Oh, memang sedap dia tulis. Memang dia sebut yang core business dalam bab-bab jaga akidah ni. InsyaAllah kita jumpa nanti. Habis ni kita jumpa dulu. Sebelum kita teruskan kitab Paku Iman. Kita ngaji pun santai kan. Kan 2 minggu. Lepas tu sebulan pula kan. Jadi alon-alon lah. Apa nak digesa-gesa kan. Tu pun kalau kita ada kesibukan, banyak urusan yang nak buat apa, baik kuliah apa ni. Kalau ikut masa kosong ada, baca kan duha dengan tengah hari baca je kan. Live apa payah. Tak ada orang datang tak apa, 2 orang baru jadi kan. Bukan masalah. Yang penting kamera ada, saya ngajar. Kalau saya tak ngajar, tutup je lah. Baik. Jadi asal nak sebut apa? Kalau dia tak i'tiqad sunat, sedangkan benda yang memang sunat, berdosa. Yang ni pun kalau dia i'tiqad sunat, sedangkan benda tu tak sunat, berdosa. Salah tau. Apatah lagi dengan kaedah tadi, kalau benda syai' maklum fid din bid darurah, walaupun benda tu harus saja, tapi dia menafikan keharusan tu, boleh jatuh murtad. Auzubillah. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufrun laisa had, sebut dalam kitab-kitab ulama kita. Hanya umur jumpa nanti insya-Allah. Pasal apa? Kerana kaedah syarak, barang siapa i'tiqad sunat perkara yang bukan sunat, nescaya berdosa katanya. Benda tak sunat dia i'tiqad sunat, berdosa. Benda sunat tak i'tiqad sunat, berdosa juga. Satu saya sebut ni jahil bahaya. Jahil hukum hakam bahaya, jahil bab akidah lagi bahaya. Satu jahil bab akidah tu antaranya boleh bawa murtad. Jahil bab hukum hakam pun benda-benda yang telah diijma' oleh ulama. Yang ni kena betul i'tiqad, benda ni wajib, benda ni sunat, benda ni makruh, benda ni harus. Mesti betul i'tiqad, tak betul i'tiqad lagi. Yang i'tiqad sunat dia tak i'tiqad sunat, yang sunat dia kata bid'ah. Apa seumpama tu? Benda yang harus dia kata tak harus, benda yang harus dia kata haram, benda haram dia kata halal. Mengubah status hukum yang syai' maklum fid din bid darurah, dia boleh jatuh murtad. Banyak orang jumpa insya-Allah. Mudah-mudahan taklah pelihara kita dan semakin tinggi hemah kita untuk belajar supaya dapat cahaya, tak duduk dalam kegelapan zulumat yang bahaya ni. Pasal jahil memang bahaya sangat, bahaya sangat-sangat. InsyaAllah situ dulu. Nak baca berhabis panjang juga tu. Ya kalau ikut saya niat hati ni nak baca habis tak boleh juga. InsyaAllah adalah hikmah tu. InsyaAllah kita sambung ni sayugia. Sekali lagi habis kot. InsyaAllah. Ada soalan? Macam mana tak sunat pada orang dalam keadaan biasa, tak sunat masalah kira salam. Tak sunat lah. Pasal dia tak sunat. Tak sunat. Ya, mesti ada lapan wakil. Saya wakilkan awak untuk awak beri salam pada dia. Kalau kirim salam, kirim tak panggil wakil. Tolong sampaikan salam. Tolong bukan lapas wakalah. Lapas wakalah ni wakil. Saya wakilkan awak. Saya serah ke awak untuk beri salam. Serah wakil. Itu yang boleh lah. Kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil apa? Serahan. Saya serah ke awak untuk awak berikan salam pada si fulan. Tapi bahasa syar'i itu lagi mudah. Saya wakilkan awak. Okey, tepat tu. Tepat. Jadi, tolong sampaikan salam.
kirim salam. Kirim ni wadiah. Itu yang dia mesti ta'yun. Pasal jangan saya sebut misal muamalah. Pasal dia nak jelas tu supaya jangan terkeliru kata kenapa ketat sangat. Dia bukan masalah ketat, dia masalah bahasa yang dipakai. Jadi orang nak pinjam motor kita, kita kata ambil lah. Kita minta pinjam, dia suruh ambil. Balun lah. Kena faham lah maksud ambil tu apa? Ambil pinjam. Sepatutnya baik saya pinjam ke awak, jelas. Tapi kena faham lah. Suruh kita jawab mu'adun, soal mu'adun li jawab kan. Maksudnya bila jawab ni macam mana soal? Dia kata pinjam, ambil lah, maksudnya ambil pinjam, bukan ambil buat milik sendiri. Tu lain kan? Aku hadiah kat engkau lah betul tu. Tu lain kan. Tu hadiah. Macam mana atau pinjam? Kalau ambil tu pinjam lah. Kalau kata ambil tapi isi minyak RM2, itu apa? Itu sewa pasal bayar-bayaran. Minyak tu tak isi dengan air tau. Minyak tu, motor tu tak isi dengan air tau, isi dengan minyak tau. Pandai-pandai lah isi. Itu nama dia ijarah, tapi ijarah pasit pasal tak sebut apa harga. Saya nak sebut apa? Mesti jelas tu. Lafaz yang dipakai tu untuk beri keizinan tu. Jadi kalau ambil tu, faham tu, izinkan pinjam lah, tak payah isi minyak pun. Tak payah isi minyak. Itu istilah ambil. Maksud dia pinjam. Kalau sewa, kalau isi minyak RM2, nak pakai boleh isi minyak RM2, maksudnya tu sewa, tapi tak sebut sewa. Sepatutnya sewa RM2 dengan isi minyak. Nak sebut kata memang ada lafaz-lafaz khas tertentu. Panjang lagi saya sebut tu, tapi nak kata tu yang khas di atas kirim salam tu memang lafaz wakalah ni, wakil lah, saya wakil dengan awak sampaikan salam. Yang tu lain wakil tu. Cuma kaedah kita belajar bab wakil ni dia kalau tak sebut saya terima, sah wakil untuk jadi wakil selama-lama, dia tak tolak. Kalau saya minta maaf lah, saya kirim salam ni kadang pelupa, kadang tak sanggup nak jumpa orang nak cerita kirim salam, awak tak passion tu katanya, tak dapatlah kita, pasal dia tak terima wakil. Wakil tak syarat qabul, tapi jangan tolak. Kalau dia kata terima tu, memang terimalah. Kalau dia tak kata terima sekalipun, diam tu, boleh jadi dia terima. Kalau dia tak terima pun, dia diam, tapi sebenarnya dia menolak. Tolak lah, maksudnya tak ada lagi salam. Pasal tak terima tu tak semestinya dia kena bagi tahu pada orang ngirim salam. Orang kirim salam, dia diam je. Kirimkan assalamualaikum saya je, kat sipulan-sipulan kita diam je. Diam tu boleh jadi terima, boleh jadi tidak. Itu kita tak dan aku pergi jumpa dia, tak nak lah, boleh bak wakalah sah. Orang nak urus bagi kita satu ni, kita mula-mula sanggup untuk buat tugasan tu, lepas tu tak sanggup pula, macam mana? Serah balik. Kalau masa salam tak adalah serah-serah apa dia, tak sampaikanlah salam tu, pasal bukan ada benda untuk dipulangkan. Macam tu kaedah wakalah kita. Panjang tu kena buat wakalah tu. Saya mengaji, kalau mengaji macam kitab mahali tu, buat wakil aja kat sebulan. Iza wakalah sebulan mahali aja. Buat wakil aja, bayar nak sebulan. Baca seminggu 4 kali. Itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilaika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.